pun baca subhanallah bihamdi subhanallah azim, cek hadisnya. Memenuhi timbangan. Dan hadis yang lain menemui timbang antara langit dengan bumi. Sikit. Tapi kalau ada time, tahajudlah. Kerana tahajud Allah SWT kata Tatajafa junubi anil madaji khaufa wa taman khauf hadis. Ayat Quran lupa. Lupa. Maksud dia, barang siapa yang menjauhkan tulang belakangnya daripada tempat tidur untuk mendapatkan keampunan dan takut kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan dia ganjaran. Itu lebih 2 rakaat aja lah. Paling sikit 2 rakaat. 2 rakaat tahajud, nak pelicit 1 rakaat witir lagi. Itu selalu saya buat lah. Nak buat 3 boleh? Witir maksudnya apa? Ganjil. 1, 3, 5, 7. Okay? Jarang orang buat sampai 9. Okay? Tapi yang penting istiqamah. Hari ni buat, hari-hari buat. Jangan hari ni buat 9 kali. Tahun depan boleh buat lagi 9. Contohlah. Bila dia buat Ramadan aja. Pasal Ramadan ada ni kan. Tapi itu pun lagi baiklah. Jangan tak buat langsung. Okay? Jadi itu yang sedikit yang kita boleh. 2 rakaat insya-Allah Allah Taala akan ampunkan dosa kita dan bukakan segala jalan-jalan yang susah insya-Allah. Okey, kita teruskan. Solat mutlak. Okey, solat mutlak adalah solat yang dilakukan tidak kena mengena dengan bersebab ataupun pada masa, cuma jangan dibuat pada masa yang terlarang. Okey. Sabda Rasulullah perbanyakkan bersujud kerana tidak kamu bersujud sekali kecuali Allah akan mengangkat satu derajat untukmu dan menghapus satu kesalahan darimu. Riwayat hadis Muslim. Mana sujud ni dalam ayat surah Fajr tak ada salah saya. Okay, banyak ayat di atas saya boleh ingat. Sekarang surah Fajr Allah Ta'ala kata wasjud wa qatarib. Okay? Kamu sujud maka aku akan dekat dengan kamu. Di dalam posisi sujud itu, itulah posisi yang kita betul-betul menunjukkan kita ni sebagai umat atau sebagai hamba Allah SWT yang lemah lah. Kerana sujud tu dia perlu disebab Allah Ta'ala melarang orang bersujud kecuali bersujud kepada Allah. Okey. Itu sebab ada hadis yang lain kata kalau tidak dilarang bersujud atas manusia, nescaya aku akan suruh bersujud atas suami. Itu bagi isteri lah. Maksudnya apa? Kalau suami tu yang baik, suami tu kerja, cari nafkah, bantu isteri, bantu rumah, caring, loving, itu suami yang kita kena sayang dia lah. Okay? Tapi kalau suami dia yang terbalik, yang terbalik faham lah itu suami tu akan dituntut ke akhirat nanti. Kenapa? Nafkah yang diberi itu tak mencukupi. Nafkah bukan zahir aja, batin aja pun tak perlu. Okay? Macam kisah Syamsul. Saya tu tak suka, tapi semua orang popek benda tu. Secara zahirnya dia telah dia betul. Dia tak tidak putus memberi nafkah zahir bayaran, tapi nafkah batin wajib. Itu sebab kalau bagi ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak, kalau dengar orang ni kata orang dia ada lafaz ta'liq. Dia ada lafaz ta'liq dia apa? Nafkah dia, nafkah zahir dengan batin. Kalau 4 bulan berturut-turut dia tak, suami dia tak menyentuh isteri dia boleh minta fasakh, boleh bercerai. Kenapa? Itu adalah penganiayaan daripada segi emosi dan batin. Jadi itu penting, kan? So kenapa saya buat pasal ni? Kita go back apa sama-sama Sorry. Kenapa saya buat pasal ni? Oh, suami yang baik. Suami yang baik. Oh, cakap pasal sujud. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Okey, kita kembali pasal apa sujud. Sujud pada Allah SWT. Maksud suami itu lupa lah. Subhanallah. Maka dianjurkan banyak sujud pada Allah. Wasjud wa tarib. Kerana apa? Di dalam sujud itu kita paling dekat dengan Allah SWT. Cumanya, apakah kita boleh baca dalam bahasa Melayu untuk sujud? Saya pernah dengar satu selebriti ni tanya dengan ustaz. Satu ustaz ni jawab balik, boleh, kita boleh baca
dalam bahasa Melayu ketika sujud. Saya ingat balik, tak boleh. Okay? Kita boleh baca ayat-ayat dalam Quran, boleh. Kalau ayat tu ayat Quran, kita boleh buat dalam solat. Contoh, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat-ayat Quran boleh buat dalam solat. Kecuali ayat atau hadis-hadis Rasulullah menganjurkan kita baca dalam solat. Contoh, Rasulullah ada suruh baca ayat yang tertentu, doa yang tertentu fi duburis solat. Fi duburis solat pada hujung solat. Contoh sebelum kita beri salam kan, Rasulullah SAW ada kita apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wan nar. Ya Allah, minta kami perlindungan daripada azab kubur dengan neraka. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Diminta perlindungan daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Dan minta daripada jauhkan daripada fitnah dajjal. Itu boleh. Okey. Apa-apa yang dianjurkan oleh kalau dalam hati? Dalam hati no problem, dia jangan lafazkan aja. Dalam hati no problem. Pasal dalam hati benda yang kita tak dilafazkan secara zahirnya. Itu sebab ada ulama-ulama anjurkan lepas kita solat kita sujud dan kita baca. Okey, cuma itu terpulang pada masing-masing ada. Maknanya dia dah habis solat, dia sujud dan dia baca dalam bahasa Melayu. Itu terpulanglah. Siapa nak buat? Okey, saya tak saya pun pernah buat. Okay, kerana kadang-kadang kita hajatkan sesuatu, kita dalam solat tak boleh berbual dalam bahasa Melayu. Kita sujud, selepas kita habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, kita sujud. Dalam sujud tu kita panjangkan sujud, lepas tu kita minta apa dengan Allah SWT. Lepas Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir dengan salam dia. Okay, itu dianjurkan sebagian ulama mengatakan boleh. Okay, boleh. Tapi kalau kita dalam solat, jangan bahasa Melayu kecuali dalam hati. Kalau kita lepas beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal kita tadi sujud, kita tak boleh baca dalam bahasa Melayu. Kecuali apa yang kecuali bahasa Arab dan ayat Quran. Jadi dah beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu kita Allahu Akbar, tu sujud. Dalam sujud kita, ya Allah, berikan aku rezeki, mudahkan urusan aku, mudahkan urusan pekerjaan aku yang aku nak yang aku telah apply, moga-moga Allah Taala terima. Kadang-kadang kita nak cakap dalam bahasa Arab, kita tak tahu, kita cakap bahasa Melayu, no problem. Dah doa dah habis, apa yang kita nak minta habis, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir dengan salam. Ini bukan daripada Nabi, tapi ulama sepakat mengatakan boleh. Kerana apa? Bila zaman Nabi, umat Nabi Musa SAW sebaiknya orang Arab. Apa yang Nabi ajar dalam bahasa Arab suruh boleh hafal semua. Bila banyak orang datang, orang yang bukan Arab, orang Ajam ni maknanya orang-orang yang luar daripada bangsa Arab semua. Bila masuk Islam, maka mereka tak tahu. Jadi maka ulama-ulama, contoh Imam Muslim orang Arab. Imam Bukhari dari orang mana? Uzbekistan. Dia bukan orang Arab. Uzbekistan. Dia bukan orang Arab. Tapi dia masya-Allah, dia punya banyak ulama yang hebat-hebat, tak semuanya Arab. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan. Ustaz tadi yang solat sujud je. Dia bukan solat sujud je. Sujud minta apa-apa. Dia bukan solat. Solat mesti dengan awal dengan takbir, dengan akhir dengan salam. Tapi itu sujud saja. Cuma kerana bila kita nak habiskan, takkan kita terus dah sujud tu bangun terus jalan kan. Kita bangun, kita cuma beri salam atas penghormatan lah. Assalamualaikum. Kita nak keluar daripada solat, sujud tersebut. Itu je. Tapi ingat benda ni bukan yang dianjurkan Rasulullah tak buat. Kerana ada orang kata, Ustaz, lepas solat tak payah nak baca doa, boleh jalan aja. Itu bagi orang yang banyak hafalan dia dalam solat dia banyak doa. Kita tahu kan dalam solat banyak doa, cara-cara macam doa. Doa iftitah je ada 6 kali, ada 6 macam, lebih daripada itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallah yang kita biasa baca. Allahu Akbar hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu satu. Yang lain pun ada macam-macam lagi ada. Jadi kita yang tak hafal banyak, kita hafal sedikit. Lepas solat kita nak baca, bolehlah. Lepas solat dah terputus antara solat dengan kita nak baca. Sama ada kita nak baca dengan imam atau kita nak baca sendiri, kita pulang. No problem.
Kalau kita contoh kalau kita selepas solat wajib kena duduk. Wajib pun tak dikata dalam Islam. Contoh orang yang bekerja, dia ada masa singkat untuk solat berjemaah, lepas tu dia kena balik. Takkan kita kata, kau keluar dari kau tak doa. Oh, neraka. Tak boleh. Orang kerja, kita tak kerja, kita kerja masuk lambat, okey lah. Kena faham. Tapi kalau kita memang geng yang lepas solat tercabut, itu tak kisahlah, terpulang, tak ada ikatan dia dengan imam. Cuma kita anjurkan doa. Kalau tak doa dengan imam, sendiri berdoa. Allah SWT sebut kenapa? Fa idza qadaytumus salata fantashu fil ard. Jika kamu dah selesai solat, maka bertibarlah ke muka bumi Allah Taala. Fantashu fil ard wa batahu min fadlillah waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan bertibarlah ke atas muka bumi Allah Taala ni dan perbanyakkanlah berzikir, moga-moga kamu berjaya. Terpulang. Okey? Okey, kita kembali pada solat mutlak ni. Solat mutlak ni maksud apa? Kat rumah tak ada apa-apa. Lepas tengok Netflix cerita Korea, cerita Korea dah habis, straight dia tengok 15,000 so dia kasi habis. Nak buat apa tak ada buat apa. Kat wudu, Allahu Akbar. Pasal tadi kat Korea dah tengok loving scene, kan dah banyak benda kita tengok kan. Kat solat 2 rakaat. Pasal solat Zuhur dah habis, solat dah Zuhur. Sekarang tengah pukul 3.30 ni, tak ada apa-apa ni, belum masuk asar, tak tahu apa. Angkat wuduk, Allahu Akbar, solat sunat mutlak. Boleh. Itu dianjurkan juga bagi orang yang nak pergi nikah. Sebelum dia pergi nikah, contoh pukul 10 dia nak menikah, tadi pagi solat isyraq dia dah buat, solat duha dia dah buat. Solat sunat apa Mana ada solat sunat sebelum nikah? Saya biasa ditarik, tapi ni air putih. Saya tak rasa kurang wajib. Jadi dianjurkan juga sebelum pergi majlis pernikahan, solat sunat mutlak, doa. Mutlak ni macam umum. Kalau air mutlak tu air apa? Air bersih, air biasa kan, tak terpaut dengan benda-benda lain. Air tu air biasa. Sama ada air hujan ke air laut ke apa, air tu air pure. Tak terkait dengan air. Kalau air sirap, terkait dengan sirap. Air kelapa terkait dengan kelapa. Air Milo terkait dengan Milo. Tapi kalau air mutlak, solat sunat mutlak tu maknanya tidak terkait dengan apa-apa waktu ataupun perbuatan lah. Maksudnya kalau kita solat tahiyatul masjid, kita masuk kerana masuk masjid. Okey. Mutlak ni cuma jangan kita solat pada waktu-waktu yang dilarang oleh Allah SWT. Contoh waktu asar nak masuk maghrib, hujung-hujung nak masuk maghrib, itu janganlah. Okey. Apa doa dia? Apa niat dia? Usolli sunnatul mutlaq maka lillahi ta'ala. Biasa je. Saja aku solat sunat mutlak 2 rakaat kepada Allah. Okey. Kalau saya tak masukkan perkataan mutlak, boleh tak? Boleh lah. Saya usolli sunnah lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat kepada Allah. Kerana tak ada maksud apa-apa. Mutlak ni masih tak ada kaitan apa-apa. Just solat sunat biasa je. Okey. Cuma saya anjurkan yang mana belum kahwin ataupun nak kahwin lagi, okey jangan yang belum kahwin, adik-adik ni semua nak kahwin ke apa kan. Okey, kalau nak kahwin, okey, kita solat sunat mutlak dan doa agar urusan kita, perjalanan kita, majlis pada hari tersebut agar Allah Ta'ala pelihara dan jaga. Okey, itu. Okey, tapi tak ada khusus solat sunat bunga, solat sunat mandi bunga tak ada solat sunat mandi bunga tak ada. Okey, kita teruskan. Okey, solat Jumaat ni, solat Jumaat kita kena beri ke sedikit perhatian kerana solat Jumaat ini dan perhatiannya lebih kepada sang suami lah, insyaAllah. Dalam bab solat Jumaat, kewajipan untuk segera ke solat Jumaat al-Jumaah. Okey, wa idza nudiya lis-salati min yaumil Jumaah fas'au ila dzikrillah. Ya, ni ada tak? Saya maaf. Tak ada. Allah Ta'ala kata apa? Wa idza nudiya lis-salati min yaumil Jumaah. Jika kamu sudah dengar panggilan pada hari Jumaat, nudiya lis-salati min yaumil Jumaah fas'au ila dzikrillah, maka cepat-cepatlah sahut zikrullah tu maknanya cepat-cepatlah datang ke masjid, cepatlah pergi solat. Itu sebab di antara larangan waktu hari Jumaat ketika imam dah atau
muazzin dah lakukan azan, imam dah naik mimbar, orang-orang yang berjualan haruslah stop, berhenti. Tak boleh jualan terus. Hukumnya haram, sama ada di masjid ataupun luar perkara masjid. Okey. Saya hormat. Okey, tapi kalau dah luar-luar sana tu memang taklah. Contoh kalau kita pergi Mekah, Madinah kan, bila orang lewat azan je, semua kedai semua stop. Ada orang yang jual lagi. Sama ada dia tutup atau dibiarkan kita dia tawarkan. Okey, itu yang dianjurkan. Sama juga orang yang menjualan dekat masjid, okey, kena. Tapi orang yang kat McDonald, janganlah, pasal dia bukan Muslim pun. Kalau gilang sebaiknya lah, tapi pasal benda tu dah jadi apa namanya? Jadi bisnes sebaiknya lelaki, of course saya percaya lelaki semua pergi solat, tapi wanita boleh terus jualan lah. Tetapi kalau di dalam pekarangan masjid, khususnya pekarangan masjid dan maknanya dalam masjid atau pekarangan masjid, maka haruslah diperhentikan daripada penjualan. Okey, tidak boleh diteruskan. Kenapa? Ayat tadilah, ayat Jumaat tadi. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu maksud dia. Wa dzarul bai'. Fas'au ila dzikrillah, maka cepatlah menyeru kepada solat, bersedia untuk solat, wa dzarul bai', dan tinggalkan jualan kamu. Bai' ni jual beli. Wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah sebaik-baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Itu maksud dia. Hadis solat 5 waktu sehari semalam dan Jumaat hingga Jumaat merupakan penembus dosa ketika itu selama tidak dikerjakan dosa-dosa besar. Okey. Mana antara satu solat Jumaat hingga solat Jumaat adalah kafarah, penembus dosa-dosa. Abang-abang yang di sini, pakcik-pakcik, abang-abang saya semua ni yang alhamdulillah solat Jumaat tak pernah miss. Okey, alhamdulillah adalah penembus dosa antara satu Jumaat ke Jumaat yang lain, kecuali dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar apa di antaranya? Bunuh orang, syirik, berzina, makan riba. Ini di antara dosa-dosa besar yang perlukan taubat pada Allah SWT. Dan juga kalau ada contoh kalau bunuh, of course dia kena hudud lah, atau dia bayar jizyah, dia kena bayar compensation balik. Selain daripada itu, cukup dengan beristighfar dan minta ampun. Kalau dosa dengan manusia, minta ampun dengan manusia. Kalau dosa dengan Allah Ta'ala, maka minta ampun dengan Allah SWT. Dan hari Jumaat adalah hari mustajab doa. Yang meninggal pada hari itu, harinya atau malamnya dijauhkan daripada azab kubur, insya-Allah. Okey. Kalau bagi orang yang meninggal pada hari tersebut atau hari sebelumnya, kerana hari Jumaat ni orang Islam, agama Islam, kalau masuk hari tersebut adalah lepas maghrib. Lepas maghrib dah masuk, contoh Jumaat, namanya malam Jumaat. Okey, sampailah kepada hari seterusnya pada asar. Itu yang terakhir, masuk maghrib dan hari yang baru. Jadi bagi siapa yang meninggal hari tersebut, insya-Allah meninggal dalam keadaan yang baiklah. Ada pun orang yang kerana meninggal ni benda-benda yang subjektif. Jadi kadang-kadang ada orang kata, dia meninggal hari Jumaat tapi dia meninggal accident. Macam mana? Itu urusan Allah Ta'ala. Kita sebagai manusia, kita doakan yang baik. Ini satu benda biasa nak ceritakan. Pak saya meninggal Jumaat. Alhamdulillah. Okay. Ada satu benda yang saya nak share, dan benda ni paling bagus. Saya pernah dengar satu ustaz sini dan ustaz cek dia, alhamdulillah, hadis ni betul bagus. Kalau benda-benda yang buruk berlaku, benda-benda buruk berlaku ni saya kongsi. Ini tak ada kena dengan soal Jumaat, tapi benda ni bagus. Benda buruk berlaku, jangan sekali kita mengiyakan orang tu cakap. Contohnya orang jumpa dengan kita, dia cakap, saya semalam mimpi kena patuk ular. Contohlah. Ni kalau patuk ular tak maulah. Patuk ular tu selalu orang nak masuk Minang. Contoh, saya jatuh tangga. Lepas tu tangga tu hempak pada saya, hempak pada anak saya. Lepas tu dalam mimpi tu saya tengok saya hidup, anak saya meninggal. Jangan sekali-sekali kita cuba tafsirkan mimpi dia. Bukan percaya satu, jangan tafsirkan. Saya rasa ada benda buruk nak berlaku pada awak. Jangan. Kerana ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, pernah ada satu wanita ni jumpa dengan Rasulullah SAW. Lepas tu dia cakap dengan Rasulullah SAW, aku semalam mimpi suami aku mati, aku punya anak sakit lah, aku ni semua. Rasulullah kata, insya-Allah khair. Apa maksudnya?
InsyaAllah baik, InsyaAllah khair, tak ada apa-apa, InsyaAllah khair. Dan wanita ni selepas tu Alhamdulillah suami dia balik daripada pelayaran, baik semua, anak dia semua okey. Lepas tu seterusnya dia mimpi lagi. Suami dia pergi pelayaran, dia mimpi lagi benda yang sama, dia jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kata InsyaAllah khair, baik, tak ada apa-apa, InsyaAllah khair. Ketiga kali pun Rasulullah kata InsyaAllah khair. Kali keempat wanita tu berjumpa dengan Rasulullah, tapi Rasulullah tak ada. Yang dia berjumpa adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni tak tahulah, ilmu tak sama dengan Rasulullah. Rasulullah lagi hebat, walaupun Aisyah ni adalah ummul mukminin, ibu kepada orang-orang mukminin. Dalam kisah tersebut, Aisyah cuba menafsirkan mimpi. Oh, kalau gini suami kau akan mati, na'udzubillah lah ni. Kali benda tu berlaku. Dan berita tu sampai kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tanyakan kepada Aisyah, apa yang kau cakap? Jadi Aisyah cakaplah, aku cuma tafsirkan mimpi dia. Dia kata, lain kali kalau apa-apa buruk pun berlaku, jangan cakap apa, InsyaAllah khair. Khair ni apa? Baik. InsyaAllah, moga dengan kehendak Allah Ta'ala dia menjadi baik. Jadi kalau kita dengar orang buruk cakap apa ni, anak saya ni lah kena sakit jaundice, masuk ni, dia tak ni, InsyaAllah khair, InsyaAllah. Kita kata InsyaAllah. Okay? Jangan kita cuba tafsir, anak kau tak boleh ni, dia tak boleh survive ni, tak boleh. Okay? Dia ajar oleh Rasulullah SAW, cakap yang baik. Begitu juga kat atas keluarga kepada Abah semalam jawab periksa macam tak confident lah, InsyaAllah khair. Macam itu. Abah semalam jawab apa ni exam macam tak confident lah, InsyaAllah khair. Okay? Okay? Tapi kalau mimpi suami kami lain macam mana? Okay, kalau itu ni bab saya bagilah komen, buka open. Saya ada satu cerita, tapi yang cerita ni saya terdengar daripada Ustaz Kazim dia cerita. Sama ada betul ataupun tidak, kita nilaikan sama-sama. Dia, satu wanita ni dia terdapat mesej daripada suami dia dengan isteri nombor 2. So isteri nombor 2 kata bila abang nak balik. Tapi suami dia tiap-tiap malam ada kat rumah. Maknanya suami dia siang hari pergi ke isteri nombor 2, malam hari dia pastikan dia bersama isteri nombor 1. Kat pasal itu kat Malaysia dia tak ada dia kahwin sana, itu dia punya cara dia lah. Jadi isteri dapat tahu, isteri dia marah. Isteri kata hak dia kena, ini isteri yang lain lah, ini isteri yang kita tak, wallahu alam lah. Isteri kata abang kena beri hak yang sama, walaupun abang nak tipu saya, tetap nak kena beri hak sama. Abang kena balik rumah isteri nombor 2. So bila suami dia balik isteri nombor 2 punya rumah, dia kat rumah malam dia boleh ibadah. So bila dia dapatkan manisan, dapat beribadah dengan Allah SWT ketika suami dia tak ada. Kalau tak, dia kena layan suami dia lah, kan. Jadi bila suami dia tak ada, dia bangun malam dia. So ini saya tak ada kira-kira. Kalau beri saya pun tak berani nak kahwin nombor 2. Bukan takut dengan isteri tak tahu bagi kita. Tak ada. Maknanya benda ni ada tengok cara dia. Okay? Kalau suami itu memang Allah Ta'ala tentukan dia memang malaikat, okay? Memang penghuni syurga punya suami, Masya Allah, dia jalan atas air. Jalan atas air, jalan atas air pun boleh jalan tak tenggelam, cakap baik, tak pernah marah-marah. Daddy, I love you, tak pagi, semua pergi, sayang, peluk, belikan makan. Tentu tengok ada mesej nombor 2. Tapi dia baik dengan kita, nafkah tak pernah kurang, ajak jalan mesti jalan. Tapi cuma dia mungkin dia gatal nak kahwin lagi kan. Saya tak tahulah, terpulang kalau cuma kalau kita bersabar dengan ujian ni, wanitanya hati kita faham. Kena faham dengan hati isteri. Kalau kita kata, saya nak ikut Rasulullah SAW kahwin sampai 10 isteri. Ingat isteri nombor 1, selagi mana Khadijah masih hidup, dia tak pernah kahwin lagi. Itu sebab ada kata, ada istilah over my dead wife body. Dah isteri dah meninggal, kau yang gatal pun suka. Tapi itu, again, saya tak mampu nak cakap kerana itu luar daripada bidang kuasa saya. Dan ingat, kat Singapura nak kahwin lebih dari 1, kalau ikut full konteks, memang ada protokolnya. Okay? Cuma saya nak kasih tahu, okay? Ustaz, saya kahwin kat luar pun, ini dah masuk bab kahwin. Okay, last. Okay, ni last Saya kahwin kat luar, semua cukup. Rukun nikah semua cukup. Ada wali isteri saya punya bapa ada 2 saksi. Mahar mas kahwin semua ada, cukup. Okay?
Cuma saya tak kahwin kat Singapura, saya kahwin kat luar. Saya suka pendapat daripada Sahibul Sama Dr. Muhammad Asri Azan Abidin, Mufti Perlis. Okay? Dia kata walaupun pernikahan itu sah, tapi dia berdosa kerana dia melanggar ulil amri. Ulil amri apa? Hak penguasaan negeri kita, agama kita. Ada betul sah, tapi dia melanggar dosa. Saya cakap, sampai dosa pasal apa? Melanggar ulil amri. Dalam Al-Quran kata apa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga ketua kamu. Ketua dalam konteks ini adalah ROML, Registrar of Muslim Marriage. Saya kata, okey, ini berat bila dia kata dosa. Mana melanggar perintah daripada ulil amri. Jadi, bapak-bapak, abang-abang, fikir dulu tadi. Allah Alam. Kita masuk dalam soalan Jumaat. Kalau mimpi rumah Rasulullah, macam mana tak? Allah Alam. Kalau nak tafsir mimpi saya tak tahu. Tapi kalau mimpi Rasulullah, doa. Mungkin kita nak sampai ke Madinah ke, doa yang baik-baik. Kalau kita mimpi sampai kat Mekah, Madinah tu mungkin benda yang baik kita tafsirkan. Mungkin Allah Ta'ala nak jemput kita kat sana, insya-Allah. Kita aminkan moga sampai. Tapi kalau dia ajak pergi rumah masjid, ni orang Indonesia suka short form masjid massage dan pijit, itu jangan. Massage dan pijit tu rumah tak baik. Allah. Okey. Sunnah-sunnah hari Jumaat yang pertama, membersihkan diri, berwangi-wangian dan berpakaian yang terbaik. Jadi hari Jumaat tu kalau semampu kita boleh. Okay, saya percaya abang-abang yang bertugas hari Jumaat memang tak mampu buat. Tapi satu benda yang saya nak ingatkan. Satu, bila datang masjid, bawa suar spare, bawa kain spare. Jangan gunakan suar yang sama untuk solat, kerja dengan solat. Kerana apa? Confirm. Waktu kita bekerja, kita semua nak cepat automatik. Kencing berdiri, lap pun tak kat batu. Dia dah kencing, dia ambil air, dia renjis kat situ je. Jangan bohong saya tahu. Pasal saya pernah kat sini, maaf kata dalam bilik toilet sini, saya nampak dia buat kecil, setakat buka suar dia kencing berdiri. Saya takkan nak tegur. Takut tegur dia tepuk dia tu. Jadi saya diamkan aja. Cuma saya tak, bila dah masuk toilet pun saya pun dah lupa keluar. Kerana bila kencing, ingat orang yang buang air kecil dan dia tak bersihkan betul-betul, dia solat berdosa. Sebab Rasulullah SAW suruh berdehem, istibrak, kasih habis kencing. Kalau tak boleh urut, pakai tangan, macam mana pun. Yang penting bersihkan dulu, pakai baju yang bersih, solat. Okay? Kalau kita rasa kita tak mampu nak tukar pakaian, nak mandi, pasal tak cukup masa dekat masjid, maka suar kita bawa spare ataupun pakai kain. Jadi solat jangan pakai pakaian yang sama, terutama suar dengan suar dalam kita. Okay? Seluar dalam, sedalam. Okay, jangan pakai. Okay, kalau mampu. Okay? Jangan solat dalam keadaan kita ada najis. Solat, buat apa kita solat? Kita jangan solat bila kita solat ada najis, solat kita pun tak sah. Okay, cuba ingat. Okay, seterusnya berjalan ke masjid dan berdekatan dengan imam. Ni kalau mampu, masa setiap tapak kita ke masjid, insya-Allah akan diberi ganjaran. Ustaz, saya takkan nak naik, saya naik motor. Mungkin Allah Ta'ala kira pakai mileage lah. Mileage dia pergi berapa meter. Wallah alam. Yang penting siapa-siapa yang ke masjid akan diberi ganjaran dan berdekatan dengan imam. InsyaAllah siapa yang dapat dekat dengan imam, alhamdulillah lah. Kita kena faham juga ada orang bertugas. Tapi contoh hari cuti pada hari Jumaat, maka bersegera kepada dekat-dekat dengan imam, insyaAllah terbaik. Sedangkan hadis tentang barang siapa yang dapat saf di nombor 1 tu, Rasulullah mengatakan dalam faham hadis tersebut, barang siapa yang mengetahui kelebihan orang yang berada di saf yang pertama, nescaya orang akan berlumba-lumba walaupun dengan cabutan cacat putih jadi kelebihan orang yang berada di saf di hadapan. Yang ketiga, cantikkan tubuh badan dengan memotong kuku, memotong rambut, misai janggut dan yang lain. Maksudnya kalau kita ada kuku yang panjang, maka potong kuku. Kalau rambut, maknanya rambut tu
Rasulullah SAW ni orang yang handsome. Dalam hadis Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah SAW selalu buat sikat. Rasulullah orang yang selalu sisir rambut. Dia tak macam gambaran Nabi-Nabi yang terdahulu. Kalau orang gambarkan Nabi SAW, rambut dia panjang, dia lepaskan, itu tak. Nabi very handsome, dia sikat. Nabi rambut selalu berminyak. Maksud dia, kalau sekarang dia ada pearl cream, Rasulullah pakai pearl cream. Tak ada lah. Mana dia berminyak, rambut dia mesti ada. Mesti ada setting. Nabi mesti handsome. Pasal dia takut pasal apa? Nabi selalu berwangi-wangian, selalu bersih, selalu handsome. Kenapa dia takut apa? Takut wahyu datang. Dan bila dia nak wahyu datang pada dia dalam keadaan yang bersih. Jadi Nabi tak pernah tak handsome. Kecuali solat istisqa. Solat istisqa, kita balik sikit. Solat istisqa, ketika pergi solat istisqa, dianjurkan pakai pakaian biasa, normal je. Maknanya jangan macam kalau ibu-ibu pergi, jangan pakai labuci, kain yang bling-bling semua. Lepas tu, ya Allah, tolonglah turunkan hujan. Allah tak, dia suruh datang panggil orang yang khudu, orang yang tawaduk. Allah datang. Kenapa? Nak minta pada Allah SWT. Okey, kembali kepada yang ni. Tapi hari Jumaat berbeza. Hari Jumaat disuruh bersih-bersihan, cantik-cantik, kerana hari Jumaat ni adalah hari raya kecil bagi orang-orang Islam. Sebaik-baik hari adalah hari Jumaat, kerana hari itu di mana Nabi Adam diciptakan. Okey, orang-orang dibebaskan daripada api neraka. Okey, misai, janggut dan yang lain-lain ni maknanya kalau boleh trim. Misai kita kalau ada terlebih-terlebih, ini Zul, kena handsome sikit. Kalau misai tak, okey, kita dianjurkan supaya janggut, tapi dianjurkan juga bersihkan cantik-cantik. Okey, itu kita. Okey, seterusnya membaca surah Al-Kahfi agar dijauhi daripada fitnah. Kalau boleh membaca surah Al-Kahfi pada 10 ayat yang pertama. Okey, saya tambah. Kalau tak mampu, surah dia panjang. Kalau tak mampu nak baca panjang, ayat 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir untuk dibebaskan daripada Dajjal. Dia ada sebuah hadis, saya tak hafal hadis tersebut, tapi untuk dibebaskan daripada fitnah Dajjal, at least hafal 10 ayat pertama dan hafal, kalau mampu hafal ayat 10 yang terakhir. Baca. Okey. Dulu hafal, dah jarang baca jadi imam kan. Okey, yang kelima, banyakkan doa siang dan malamnya. Okey, disunatkan. Yang keenam, banyakkan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Penamaan Sayyidina. Sayyidina ni maksudnya tuan. Okey, tuan. So nak baca dengan Sayyidina, tak apa Sayyidina, terpulang. No problem. Okey. Lepas tu, boleh tak saya baca solat selawat Ibrahimiyah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Boleh. No problem. Boleh. Yang banyak, yang penting banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat atas aku satu kali, Allah Ta'ala akan selawat ke atas diri dia 10 kali. Maknanya barang siapa yang berselawat atas Nabi walaupun sekali, Allah Ta'ala akan berikan keampunan dia 10 kali. Kalau barang siapa yang berselawat atas Nabi 10 kali, Allah Ta'ala akan selawat ke atas dia 100 kali. Dan seterusnya. Sebab banyak kita selawat, banyak Allah Ta'ala ampunkan kita. Sebab di antara dapat syafaat Nabi Muhammad SAW adalah berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Okay? 7. Imam membaca surah tertentu ketika solat Jumaat, ketika solat subuh. Okay? Kalau hari Jumaat tersebut, kalau solat subuh, dianjurkan untuk baca Alif Lam Mim surah Sajadah. Okay? Dan ketika solat Jumaat, dia ada solat yang dianjurkan. Di antaranya solat yang biasa dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah surah A'la pada ayat pertama, surah rakaat pertama. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Itu pada rakaat pertama. Yang kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashiyah amilatun nasibah. Itu yang dianjurkan ketika solat Jumaat. Ataupun boleh baca surah Jumaat. Surah Jumaat pada rakaat pertama. Okay, ataupun boleh baca surah Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Okay, tetapi ulama bersepakat itu dianjurkan. Tapi kalau kita nak pakai surah-surah yang lain pun tidak mengapa. Mengikut. Kenapa? Kalau kita nak pakai surah panjang ketika hari Jumaat,
Dan kita tahu orang pun bekerja. Jadi kalau kita nak baca surah panjang, kita takut nanti orang tak mampu balik ke kerja dengan waktu yang ditetapkan. Okey. Yang ke-8, solat sunat sebelum dan sesudah solat Jumaat. Okey, ada orang tanya, Ustaz, solat Jumaat ada ke solat qabliyah? Yang kita tahu solat Jumaat ada ba'diyah saja. Kerana zaman Rasulullah SAW dia cuma ada satu azan. Okey. Okey. Ketika Sayyidina Uthman menjadi khalifah, orang Islam makin bertambah. Jadi dia ada dua azan. Azan pertama untuk memberi indikator bahawa azan yang kedua akan dikumandangkan dan akan berlakunya solat khutbah akan bermula. Okey. Oleh itu ulama bersepakat, ada yang mengatakan boleh, ada yang kata tak nak solat pun tak apa. Okey. Boleh saja solat sunat ba'diyah Jumaat dilakukan secara 4 rakaat kalau kita tak buat 2 depan, 2 belakang. Okey. Tapi kalau ada orang kata tak ada, maknanya dia mengambil pendapat yang tidak ada solat sunat qabliyah Jumaat. Dia akan buat 4 ba'diyah selepas solat Jumaat. Itu je beza dia. Okey, tak payah nak gaduh-gaduh. Okey, ada orang kita jangan pula kata, kenapa dia duduk ni tak solat? Kau tak solat ke? Mengambil pendapat, dia tak ambil pendapat yang solat sunat qabliyah. Dia ada solat sunat ba'diyah. Tapi kalau kita nak solat sebelum, okey, no problem. Dan sesudah, of course memang ada dalilnya. Okey. Siapa yang wajib solat Jumaat? Yang pertama, orang yang beragama Islam. Baligh. Baligh maknanya apa? Senang kata bagi cukup umur itu bukan ni. Itu cukup umur tak semestinya dia balik. Yang balik senang kata, maaf kata dia dah keluar ni lah, dia dah wet dreams. Wet dream dia dah keluar, dia dah ni lah, keluar mani lah senang kata. Okey, sekarang pasal apa? Kalau cukup umur, kadang-kadang orang tu belum umur 15 tahun, lelaki paling terakhir 15 tahun dia dah kirakan balik. Dia sama ada mimpi tak mimpi, 15 tahun dia cecah umur dia 15 tahun dia tetap kena mandi. Yang ada lelaki sampai umur 15 tahun dia tak mimpi. Okey, ada budak lelaki umur 11 tahun 12 tahun dia dah mimpi. So maknanya mimpi tu cukup umur tu bukan indikator untuk dia dah balik, tapi adalah bila dia dah keluar air mani. Kalau dia tahu perempuan, dia tahu lelaki, itu pun belum lagi indikator yang dia tu balik. Dia cuma tahu perempuan dengan lelaki aja. Itu namanya mumayyiz. Mumayyiz ni apa? Tahu membezakan ni lelaki, ni perempuan. Tapi dia belum tahu lagi pasal keluar air mani. Kalau dia keluar air mani, dia dah ada rasa kesedapan itu bisa. Okey. Merdeka maknanya orang tu bukanlah orang yang hamba. Maknanya orang tu free man. Okey. Kalau hamba, dia nak buat solat, nak buat apa, dia nak akan minta izin dengan tuan dia. Okey. Tapi alhamdulillah kalau zaman sekarang maid bukan ni maid bukan slave dia slave. Dia slave, orang yang hamba. Okey. Badan yang sihat, maksudnya apa? Orang yang mempunyai tenaga, yang mempunyai kekuatan. Apa yang tak kecuali orang yang bedridden ataupun orang yang sakit. Cukup sifat tapi dia sakit. Sakit yang dia tak mampu untuk dia berdiri lama, tak mampu dia solat, tak mampu dia berjalan. Dan bukan musafir. Orang yang musafir boleh skip solat Jumaat. Okay? Dia boleh pilih untuk solat zuhur dan tak wajib bagi dia solat Jumaat. Yang kedua, yang tidak wajib boleh solat zuhur setelah masuk waktu. Contoh, orang tu nak pergi solat Jumaat dan dia terlepas kerana mungkin kerja ataupun dia sampai orang nak habis solat langsung, maka ketika itu dia boleh solat zuhur. Okay, kerana terlepas. 2 minit Saya batuk pasal saya ada ada lendir nak kena keluarkan sekejap. Maaf. Pasal apa? Nanti kalau saya dah makan gula, saya nak mengajar. Tak apa. Saya memang apa? Kalau sekarang ramai nanti tekak kering nanti dia ni. Apa ni? Saya ni bukan mengadu air ni bagi saya tajam. Dia bukan apa ni boil water. Orang yang ada lah tekak saya ni, bukan saya nak, tapi dah macam itu.
Bukan hari ada. Saya pun gitu. Saya yang air yang ini saya tak minum. Saya tuang, saya pakai yang rumah saya ni, yang boil water. Boy water memang. Saya memang. Kadang-kadang sangat lah minum Ustaz Syafani. Tekak saya bukan saya. Minta maaf. Saya tak kadang-kadang. Cuma tekak dia. Memang cuba saya tahu. Okay, cuba saya cakap tadi. Kalau dia tarik, insyaAllah dia okey.